Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini saya akan mengulas tajuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersederhanalah untuk mencintai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya sangat mencintai kita. Tetapi kita mengabaikan cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita utamakan cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sama ada manusia, harta benda, wang dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pelbagai nikmat. Ya Allah bagi kepada kita, iaitu nikmat kehidupannya, nikmat pernafasannya, nikmat penglihatan dan sebagainya. Allah memberi nikmat itu untuk kita beribadat kepada Allah dan tidak melakukan pelbagai maksiat kepadanya. Tetapi mengapakah kita tega melakukan maksiat dan kemungkaran yang Allah cegah kepada kita? Mengapakah saya memilih tajuk ini? Kerana saya nak bagi kita semua nampak bahawa betapa cintanya Allah kepada kita, sedangkan kita yang mengabaikan dia. Sedangkan kita yang selalu memuliakan makhluk-makhluknya, mencintai makhluk-makhluknya, seperti mencintai artis sana, artis sini, makhluk sana, seperti kita mencintai pelbagai manusia ni. Sedangkan kita sanggup menolak Allah dan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi kita, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita, tapi kita yang tidak menyayanginya. Seperti mana yang saya kata tadi, Allah memberi kita pelbagai nikmat yang Allah bagi kepada kita. Mengapakah kita tidak menggunakan nikmat itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Zikirnya hanya seketika sahaja, bukan sehari itu berzikir. Tak. Allah itu suka orang yang mana melakukan sesuatu amalan itu tapi dia berterusan, istiqamah. Itu yang Allah lebih suka daripada kita. Contohnya berzikir kepada Allah pada hari ini 1000 kali ke berjuta-juta kali pun, tetapi keesokan hanya kita tidak melakukannya. Lebih baik kita mengambil inisiatif ini untuk berzikir kepada Allah SWT walaupun sedikit tetapi istiqamah. Contoh dia kita zikir begini, contoh 11 kali atau 30 kali dalam solat, kita zikir dan esok sampai bila kita teruskan zikir itu, insya-Allah Allah akan menyukai kita. Kita nak membalas jasa, untuk membalas cinta Allah itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Yang mana Allah ada berfirman dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, mafhumnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Takwa di sini bermaksud kita mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Allah suruh kita sayang satu saja, mengikuti perintahnya dan meninggalkan segala yang dicegah olehnya. Allah minta satu ya. Kenapa kita sebagai hamba yang kita tahu yang kita ni hamba, kita tidak mentaati perintahnya? Marilah kita sama-sama renungkan, mengapakah kita selalu melakukan maksiat kepada Allah SWT. Selain itu, yang kedua, kita hendaklah meletakkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Sehingga kan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengingati kita, sehingga Nabi nak mati pun
Nabi nak wafat, ingat kepada kita. Kenapa kita tidak berjasa kepada Nabi? Kita tidak berselawat ke atas Nabi. Malah nak berselawat pun payah. Sebab apa? Sebabnya tak tahulah kan. Mungkin busy ke apa, saya tak tahu. Tapi kalau ada qasidah pun dia nak berselawat. Tu tak apalah. Okay, saya nak kata sini, kita hendaklah berselawat ke atas Nabi dengan sebenar-benarnya kita ni sayang kepada Nabi. Contohnya kita melakukan segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang baginda tinggal kepada kita. Contoh dia bersugi, pakai serban, pakai pakaian putih dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya, iaitu umat akhir zaman, iaitu kita lah. Betapa payahnya kita hidup tanpa merasai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berkorban jiwa raganya dan sahabatnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hanya mengambil perkara ni, mengambil remeh, sehingga kan kita melupakan, kita betul ada yang menolak terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemimpin kita. Kita seharusnya membalas balik cinta Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta mereka memang kekal selamanya daripada cinta kita kepada makhluk di atas muka bumi ini. Cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad ni, dia adalah salah satu yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Kalau cinta kepada manusia, hati manusia adalah akan berbolak-balik. Sekejap dia suka, sekejap dia tak, dan lama-lama kita akan kecewa. Manakala cinta pula kepada harta benda dan wang dan sebagainya, wang dan harta benda ni akan musnah, akan hilang, tidak boleh bawa ke dalam kubur. Manakala cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah hidup kita akan berkat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan-amalan yang kita lakukan ini akan dibawa ke dalam kubur kelak. Dan itu adalah salah satu orang kata langkah kaki kanan dah, untuk senang kita ini untuk kita hisap di depan Allah. Dan sesungguhnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat banyak kelebihannya. Ya, salah satunya mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita tengok balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa hebatnya baginda, sehingga kan selawat baginda mampu menaik kita masuk ke dalam syurga. Ya, selawat ke atas Nabi sahaja. Selawat ke atas Nabi ni adalah tiket. Seperti Habib Ali Zainal Abidin mengatakan, selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah tiket ataupun langkah kaki kanan kita dah masuk ke dalam syurga. Mana kata kaki kiri kita masih di luar syurga, pintu syurga. Beliau kata begitu sebab apa? Dengan selawat ni, Nabi punya syafaat ni, betapa hebatnya syafaat Nabi sampai dia boleh menaik kita ke dalam syurga. Oleh itu, dengan ada berbaki lagi beberapa hari dalam bulan Ramadan ini, saya menyuruh kepada anda semua dan diri saya sendiri, marilah kita berbanyakkan membuat amal kebaikan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, serta berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau contohlah kita malas nak berselawat dan berat untuk berselawat, ada satu cara, iaitu kita memeganglah tasbih dan berzikir. Insya-Allah secara automatik kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.